Istilah Bank Dunia kerap kali disebutkan masyarakat kita tak kala kita berbicara berkenaan ekonomi antarabangsa. Walaupun kerap menjadi sebutan, tidak ramai di antara kita yang benar-benar tahu apa itu Bank Dunia dan fungsinya dalam membantu meningkatkan kemampuan ekonomi untuk negara. Di video kali ini, kami akan menceritakan tentang kewujudan Bank Dunia dan fungsinya. Teruskan menonton bersama kami. Sejarah Bank Dunia. Selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua yang mengorbankan banyak nyawa serta menyebabkan kerugian jutaan ringgit kepada beberapa negara, delegasi seramai 730 orang daripada negara perikatan yang dianggotai oleh Amerika Syarikat, Kesatuan Soviet, United Kingdom, China, Perancis, Poland dan 44 negara lainnya mengadakan persidangan bagi memastikan tahap ekonomi serta kewangan negara-negara anggota mereka terjamin. Ahli ekonomi John Maynard Keynes dari United Kingdom dan Harry White dari Amerika Syarikat menjadi tulang belakang sebenar penubuhan sebuah badan yang ditugaskan untuk memulihkan semula ekonomi selepas perang. Idea untuk membentuk sebuah badan itu dilakukan menerusi beberapa siri rundingan melibatkan negara-negara anggota. Maka dengan itu terjadilah persidangan terakhir yang dinamakan sebagai Persidangan Bretton Woods yang diadakan di Atlantic City pada bulan Julai tahun 1944. Hasil daripada persidangan itu terbentuklah dua perkara asas yang menjadi tonggak kepada penubuhan Bank Dunia, iaitu International Bank of Reconstruction and Development atau IBRD dan juga pembukaan International Monetary Fund atau IMF. IBRD dan IMF. IBRD ditubuhkan selaras dengan hasil awal negara perikatan bekerjasama, iaitu untuk mempercepatkan lagi proses pemulihan di negara terjejas akibat perang. Selain itu, ia juga untuk membantu meningkatkan kemampuan ekonomi negara anggota menerusi pinjaman bagi membangunkan infrastruktur negara. IMF pula diwujudkan sebagai dana yang akan mengimbangi serta mengawal aliran keluar masuk serta perubahan nilai yang boleh berlaku akibat kenaikan atau penurunan nilai mata wang negara-negara anggota. Dana yang ada juga akan digunakan sekiranya berlaku kesusutan terhadap mata wang dolar. Penerima pinjaman IBRD yang pertama adalah negara Perancis selepas negara tersebut memohon pinjaman sebanyak 250 juta dolar bagi pembangunan infrastruktur. Walaupun pada mulanya ditubuhkan untuk membantu pembangunan semula akibat kesan perang bagi negara-negara anggota, bantuan yang disalurkan mula mendapat permohonan daripada negara membangun. Chile menjadi antara negara terawal mendapat suntikan dana daripada pertubuhan ini. International Development Association. Bank Dunia mula menumpukan perhatian kepada usaha-usaha lain selepas menjalankan kerja-kerja pemulihan di negara Eropah. Dasar mereka yang sebelum ini tertutup kini dibuka agar bersifat lebih umum dengan pertambahan beberapa visi matlamat baru. Bank Dunia mendapat mandat daripada negara anggotanya untuk mempercepatkan lagi proses kemajuan dunia serta membantu dalam membasmi kemiskinan. Selain itu, IBRD juga diberikan kuasa untuk menyalurkan bantuan pada mana-mana negara bagi meningkatkan keupayaan mereka dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesihatan dan bermacam lagi keperluan lain. Bagi mencapai hasrat itu, maka tertubuhnya International Development Association atau IDA pada tahun 1960. Ia bertujuan untuk membantu negara-negara yang diiktiraf sebagai negara miskin dan tidak layak mendapat bantuan kewangan daripada mana-mana institusi perbankan dunia. Walaupun demikian, bukan semua negara layak mendapat pinjaman dana IDA. Sesebuah negara dikategorikan layak untuk meminjam seandainya pendapatan kapital negara tersebut tidak melebihi $1,175 USD. Dari mana datangnya dana-dana yang dipinjamkan? IBRD dan IDA mempunyai sumber kewangan yang berbeza kerana matlamat pinjaman yang dibenarkan juga berbeza. IDA merupakan satu tabung derma di mana negara-negara anggota IDA akan menyalurkan bantuan dalam nilai yang ditetapkan sendiri oleh mereka setiap 3 tahun sekali. Pada mulanya, IDA beroperasi menggunakan dana yang disumbangkan oleh kerajaan United Kingdom dan kerajaan Amerika Syarikat. Namun kini, lebih separuh daripada dana tersimpan yang ada datang daripada negara-negara anggota. Walaupun begitu, Amerika Syarikat tetap menjadi penyumbang terbesar dengan 58% jumlah dana disalurkan mereka. Diikuti oleh Perancis sebanyak 22%,
dan 8% daripada United Kingdom dan lebihannya dikongsi 51 negara anggota lain. IBRD pula mempunyai modus operandi berbeza berikutan kedudukannya yang kukuh disokong oleh negara-negara kuasa besar dunia. IBRD boleh bertindak melakukan pinjaman pada kadar faedah yang rendah daripada mana-mana institusi kewangan yang layak. Dana yang dipinjamkan ini kemudiannya akan dipinjamkan semula kepada mana-mana negara yang memerlukan bantuan kewangan pada kadar faedah lebih tinggi. Jadi, apa sebenarnya IMF? Mungkin anda terfikir apakah fungsi IMF sekiranya IBRD dan IDA sudah ada. Seperti yang sudah dinyatakan lebih awal, IMF wujud bukan untuk bertindak seperti IBRD atau IDA yang beroperasi mengeluarkan serta mendapatkan pinjaman. IMF adalah badan yang mengawal serta menyelia semua yang berlaku serta bertanggungjawab mengelakkan daripada gangguan terhadap IBRD dan IDA melalui dana yang diselia IMF. Dalam erti kata lain, IBRD dan IDA bertanggungjawab menjalankan urusan perbankan hari ke hari dan IMF pula menjadi penjaga serta penanggung risiko dalam semua transaksi yang dijalankan IBRD dan IDA. Sekian dahulu untuk kali ini, jumpa lagi di video yang akan datang.